Pasal apa ni? 4 9 ilmu. Camuk ni. Cari tak jumpa. Duduk kan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala, berkata muallif rahimahullahu taala, kesembilannya kata dia ilmu. No. Ilmu ni kata artinya mengetahui. Mengetahui ni dia kena kepada ta'alluq. Ilmu, sifat ilmu yang tanjiri lah, no. Itu makna ilmu. Jadi maka begitu mengetahui ni, orang ngaji dia panggil samarah sifat. Nah, samarah sifat ni sifat pengetahuan yang ada di yang kita nak tu, hak tu sifat pengetahuan ni. Jadi mengetahui ni, mengetahui Allah Ta'ala kayak gitulah dengan ada sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Pasal apa Tuhan mengetahui dengan adanya sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala. Jadi mengetahui Allah Ta'ala ni, bahasa satu-satu. Macam tu. Kata dia, mengetahui Allah Ta'ala. Mengetahui itu dengan adanya sifat pengetahuan di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Bermula maknanya, makna ilmu tu apa dia? Iaitu satu sifat yang maujud. Dia bahas itu. Hak ni yang kita duk begadah, duk ditengkak dengan Mu'tazilah ni. Hak tang ni. Ilmu dengan makna pengetahuan, dengan makna ismi, bukan ilmu dengan makna masdari lah, dengan makna mengetahui. Jadi yang duk bahas ni di sini, jadi satu sifat yang maujud. Sifat yang maujud. Mana sifat maujud ni sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bi zatihi ta'ala. Nah,
Itu sifat al-mawjud ni. Yang kashifu biha al-ulumu inkishafan taman la yahtamilu an-naqid biwajhin min al-wujuhi ala wajhi al-ihyatati min ghairi sabqin khafa. Jadi ulama tarikh dia macam tu. Nak abang kata satu sifat yang mawjud. Mawjud pada apa? Mawjud pada zihin, mawjud pada kharij. Nah, yang wujudiyah. Jadi perkara yang bangsa ada, yang mawjud dia pada kharij dan mawjud juga pada zihin. Lagi qadim sifat Allah Ta'ala ni. Jadi lagi qadim. Berartinya ma'ani yang bernama pengetahuan ni, yang bangsa sedia kala ni, dan bukan bangsa arad, yang bernama pengetahuan yang disediakan pada hamba. Nah, maka ma'ani yang bernama pengetahuan ni dia subut, mana dia sabit pada mausuf, yakni pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mawjud tu mana sabit pada mausuf dia, yakni pada zat Allah Ta'ala, dengan tidak secara usaha dan tidak bertukar ganti dengan lawannya. Dia dapat pengetahuan Allah Ta'ala ni bukan dengan cara usaha, dan dia tidak akan bertukar dengan ganti. Maksud dia tak terdapat, dia tak akan jadi jahil. Itu makna tak bertukar kepada lawan. Dan dia tak kurang sikit pun, dan dia tak lenyap daripada Allah Ta'ala, daripada sedia kala sampai kepada keselama-lama. Minal abad ila minal apa? Daripada azali ilal abad. No? Sampai bila-bila pun dia tak akan lenyap. Dia sebut gitu. Makna mau sifat yang mawjud yang berdiri dengan zat yang ada, mana yang berdiri dengan zat, mana yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia tak boleh bercerai tanggai daripada zat Allah Ta'ala. Itu makna yang ada di zat. Yang mewajib bagi zat akan kaunuhu aliman. Nah, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu aliman. Baik. Yang mewajib ia sifat tu bagi zat akan kaunuhu aliman. Baik. Yang ta'alluq ia apa tu? Ia satu sifat tu. Sifat bagaimana yang ni? Yang ta'alluq ni dia sifat bagi yang mawjud, yang mewajib. Yang mewajib ia tu sifat bagi satu sifat tadilah. Sifat yang pertama yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu aliman. Sifat yang kedua yang ta'alluq ia ilmu tu dengan mengetahui sekalian yang wajib. Maka dengan dia, maka terbukalah dengan sifat ilmu ni, ta'alluq terbuka dengan dia tu oleh maklum. Maklum itu dengan pengetahuan itu Allah Ta'ala mengetahui akan segala yang maklum. Apa segala yang maklum ni? Iaitu perkara wajibat, perkara yang wajib. Bilang pergi dulu. Yang kedua perkara mustahilat. Yang mustahil. Yang ketiga perkara yang jaizat, perkara yang harus. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan tidak ada keraguan. Malahan mengetahui itu perkara itu dengan ketiadaan terdahulu tersembunyi. Dan juga mengetahui itu bukan dengan jalan nazari dan bukan jalan daruri, bukan dengan jalan kajian, bukan dengan jalan hak yang tak payah fikir. Bahkan mengetahui atas jalan meliputi dengan tidak terdahulu jahil. Allah Ta'ala ni mengetahui dengan tak terdahulu jahil. Jadi perkara yang Allah Ta'ala mengetahui tu,
sesuatu yang terbuka, yang terdata di sisi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan tidak terkecuali sama ada perkara tu telah berada pada azali macam mana zat Allah Taala tu mana mengetahui dengan hak wajib. Nah, zat Allah Taala atau perkara yang sekarang ni macam kita ni tu tahu dengan mustahil dengan apa yang harus, ataupun perkara yang lagi akan datang tu pun perkara dengan kait dengan yang harus, yang tiada semuanya terlindung di sisi pengetahuan Allah Ta'ala. Yang Tuhan kata innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu di sisi dia lah pengetahuan tentang kiamat. Banyak panjang ayat bab-bab masalah dari Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang lagi akan datang, perkara yang telah jadi daripada perkara yang daripada azali, perkara yang telah ada, dan perkara yang lagi akan datang. Sebab tu dia kata. Kita tengok. Yang ta'aluk ia dengan mengetahui dengan sekalian yang wajib. Apa sekalian wajib? Zat dan sifat Tuhan. Seperti zat dan sifat Tuhan. Tuhan ta'aluk. Tuhan tahu. Dan sekalian yang mustahil pun Allah Ta'ala tahu. Apa sekalian yang mustahil tu? Hak yang lawan bagi hak wajib lah. Sekalian mustahil ni, tahu ke mana benda tak ada. Mustahil tu apa mana? Mana dia barang yang tak boleh ada sama sekali. Tak terima pada akal akan kenampakan, atau tak terima pada akal kita akan ada dia. Macam mesti tak ada. Macam bila tak ada, tahu ke mana? Tahu juga, kita pun tahu. Benda tak ada. Macam gitu. Nak abang kata Allah Ta'ala tahu ke mana? Tuhan tahu tak kata anak bagi dia? Tuhan tahu. Tuhan tahu tak syarikul bari bagi dia? Nak kata syirik sekutu bagi dia? Tuhan tahu. Tahu ke mana? Yang kata tahu. Benda tu ada tak? Benda tak ada. Itu tahunya lah. Tahu kata atas jalan tak ada. Faham tak? Mengetahui dengan mustahil tu mana mengetahui dengan kata istihalah dia. Nampak? Kita pun tahu lah. Yang kita anak bagi Tuhan tu apa? Passion tak ada. Tu mana tahu dengan istihalah. Gitu. Syarikul bari tu kita tahu ke mana? Tahu kata benda tu passion tak ada. Orang tak ada anak, orang mandui lah. Tak ada anak, tak ada anak tu orang mandui. Kita tahu dah anak orang mandui. Bila orang tanya hantar nak mana, kena jawab tahu tu. Kalau jawab kata tak tahu tu bengong sangat tu. Dia ke mak dah tak tahu ni. Tahu ke mana benda tak ada. Dia tahu kata memang passion tak ada. Tu bagi mandui. Kalau ada orang tak bagi mandui. Faham tak? Nah orang mandui tu kita tahu kata atas jalan tak ada. Sama ini. Tahu atas jalan istihalah dia panggil. Allah Ta'ala mengetahui segala yang mustahil, yang lawan bagi segala hak wajib. Tahu ke mana? Tahu atas jalan kata istihalah dia. Tahu kan kata mana tidak benda tu. Dan sekalian yang harus. Allah Ta'ala mengetahui sekalian yang harus. Maka harus ni ada 4. Harus ni ada 4. Mana sekalian yang harus. Kita bagi pada ni lah. Satu, bagaimana mungkin lah ni. Tahu kan? Bagaimana mungkin harus. Mana mungkin wujud ba'dal adam. Itu satu. Yang kedua mungkin adam ba'dal wujud. 2. Yang ketiga mungkin yang sayu jadu. Yang keempat mungkin alimallahu annahu lam yujad. Tak. Gitu. Mungkin wujud ba'dal adam. Mungkin ada selepas pada tak ada. Kita lah. Ada kita selepas pada tak ada. Dulu ada tak? Tak ada. Kan ada lah. Ada. Maksudnya ada kita selepas daripada tak ada. Itu satu mungkin. Masuk arus lah. Arus juga. Benar-benar arus lah. Allah Ta'ala mengetahui. Satu lagi mungkin Adam ba'dal wujud. Mungkin tak ada selepas daripada ada. Macam tok-tok nenek kita dulu ada tak? Ada, kita pun bisa tengok. Lalu ni pergi mana? Tak ada lah. Itu mungkin yang Adam selepas daripada ada. Apa tak? Bila ada kita ni lagi akan tak ada. Itu satu, 2 mungkin. Yang ketiga mungkin yang sayu jadu. Mungkin yang lagi akan mai. Macam saya, kita tak ada cucu lagi. Siapa yang ada cucu ada lah. Dan yang tak ada cucu lagi, cucu bagi dia tu mungkin yang sayu jadu. Boleh jadi mai. Boleh jadi tak mai. Benar tak?
Kalau orang yang tak ada cucu lagi lah. Kalau ada cucu dah, cicit bagi dia. Nah, mungkin tu dia panggil sayu jadu yang lagi akan datang. Lagi akan mai. Baik, duduk atas mungkin. Boleh jadi. Satu lagi dia panggil mungkin ilmullah wa annahu lam yujad. Baca lagu tu boleh. Baca mungkin alimah pun boleh. Bacalah dengan fi'il madhi boleh, masdar boleh. Nah, mungkin yang telah mengetahui oleh Allah Ta'ala. Kalau baca dengan alimah ni fi'il madhi lah. Jadi kata mungkin yang mengetahui oleh Allah Ta'ala annahu bahawasanya mungkin tu lam yujad, tidak mawjud, tidak wujud. Dia mungkin tapi Tuhan tahu kata benda tu tak ada. Macam kita kata iman bagi orang kafir yang dah mati. Sebelum mati dia duduk dalam mungkin yang sayu jadu, yang sayu jad lah, yang lagi akan boleh jadi iman, boleh jadi hidup, itu mungkin tu. Tapi mati dia bila mati tak main lah, dalam mati tak ada lah iman bagi dia tu lah. Pada ketika tu dia panggil mungkin yang Tuhan mengetahui benda tu tak wujud bagi dia. Boleh faham? Jadi kesemua mungkin empat-empat ni, ini benda harus belaka. Maka Allah Ta'ala mengetahui ya, tahu belaka. Nah, hak ada selepas pada tak ada pun Tuhan tahu, hak tak ada selepas pada ada pun Tuhan tahu, hak lagi akan mai pun Tuhan tahu. Mungkin yang Allah Ta'ala mengetahui bahawa mungkin tu tak wujud pun Allah Ta'ala tahu belaka. Lepas tu terbuka semua ke Allah Ta'ala dengan pengetahuan, dengan sifat pengetahuan dia. Dengan sifat tu Allah Ta'ala mengetahui. Ya Allah Ta'ala tahu semua benda-benda, walaupun Allah maksud dia tahu yang wajib ni, mana mengetahui sifat zat dia sendiri, dan melengkapi pada kata sifat tu ilmu bagi diri dia. Tuhan yakni mengetahui dia akan bahawa ada bagi dia pengetahuan. Tuhan tahu tak sifat dia lah. Tuhan tahu kata dia ni pasien ada pengetahuan. Dan takluk ilmu dengan mustahil, dengan segala lawan hak wajib tadi yang kita kata, yang bertentangan, macam kata Syarikul Bari yang kita habaq semua. Nak habaq kata mengetahui akan bahawa benda tu makdum, benda makdum, benda tu mustahil, benda tu tak wujud. Yang takluk ilmu pada jaiz ni atas jalan subut sahaja. Subut ke mana? Atas jalan sungguh saja. Yakni nisbah bagi kata barang tu ada atas jalan terusan, dan nisbah yang sedia berlaku itu atas jalan berlaku, yakni dan mengetahui dengan jalan fi'lul fa'il. Apa fi'lul fa'il? Perbuatan orang yang membuat pun Allah Ta'ala tahu belaka. Itu nisbah kepada mengetahui barang yang harus faham boleh. Nah, gitu. Maka ada bagi Allah Ta'ala tu ilmu yang satu. Lagi lagi qadim. Ilmu Tuhan ni tak banyak, satu je. Lepas tu dia panggil satu pada sifat. Bukan satu sifat Tuhan 20 tu satu seperkara. Faham tak? Ilmu satu, kudrat satu, hayat satu, satu seperkara. Mana dia ada bagi Allah Ta'ala tu ilmu yang satu. Lagi ilmu Tuhan ni qadim. Takluk dia dengan mawjud, takluk dia dengan makdum, takluk dia dengan kulliyat, takluk dia dengan juz'iyat. Takluk dengan benda ada Tuhan tahu, benda tak ada Tuhan tahu, takluk dengan kulli Tuhan tahu, kulliyat, dan takluk dia dengan juz'iyat, juzuk pun Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu tu pada azali, hak keadaan dia tafsil, sama ada perkara tu ada baginya kesudahan ataupun tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala mengetahui lah, tahu cara Tuhan ijma' kata tafsir, cara tafsil. Kalau tahu ijma' saja, mana tahu dengan kuli, tak tahu dengan juz'i. Nampak? Jadi Tuhan tahu cara ijma', Tuhan tahu cara tafsilnya. Walaupun benda tu tidak ada kesudahan, macam syurga neraka tu lah, Tuhan tahu cara tafsilnya, kesudahan. Ada pun kalau kita tengok benda yang ghaib, macam kita kata hadir semata-mata pada hak Allah Ta'ala yang maha mengetahui ni. Allah Ta'ala mengetahui dia akan sesuatu bukan secara keluar juz'iyat daripada kulliyat, dan sebaliknya bukan keluar
kulliyat daripada juz'iyat, bukan keluar juz'iyat daripada kulliyat. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui yang kata sifat pengetahuan Allah Ta'ala sebagai kenyataan yang sempurna, yang tidak diihtimalkan lawan. Faham tak? Kita ada ihtimal lawan lagi. Satu jalan daripada beberapa jalan. Maka keluar dengan kata pengetahuan Tuhan yang sempurna. Kalau kita tengok dalam apa ni, disebut Allah Ta'ala mengetahui kan, dengan sempurna, dengan apa ni semua tu, maka dia keluar zon, waham, syak. Keluar belakang tu. Kalau masih ada zon, ada waham, ada syak, itu masih belum sempurna. Faham tak? Pengetahuan Allah Ta'ala tak ada tu, tak masuk dalam waham, tak ada dalam syak, dia terkeluar belakang. Baik. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan tak benar ni. Dan sekalian yang mustahil dan sekalian yang harus atas sifat yang ada sekaliannya itu. Mengetahui dengan apa, dengan sekaliannya itu, dengan dia, yang ni dengan sifat pengetahuan. Dan mengetahui dengan dia, takluk pada mengetahui dengan dia, dengan sifat pengetahuan tu, akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan. Tu dah faham tadi lah, yang tak menerima lah lawan. Maksud dia, pengetahuan Allah Ta'ala ni tidak ada zan, tidak ada syak, tidak ada waham. Tu tak terima lawan lah. Duduk atas mengetahui semata, atas yakin semata. Tuhan tahu atas jalan tafsir, Tuhan tahu atas jalan ijmal. Kalau atas zuan ada waham, ada ni, masih lagi belum sempurna pengetahuan Allah Ta'ala. Baik. Pada satu jalan jua pun, ke mana ni? Mana dia? Sekalian dengan dia akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan pada satu jalan jua. Pada jalan mana-mana pun tidak ada, tak terima lawan bagi pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas jalan tak menerima lawan ni, nak sebut apa? Tak menerima lawan ni, yakni kita kata sifat Tuhan tahu kata sesuatu tu ada sungguh, dan seperti Tuhan tahu kata putih, maka benda tu putih sungguh. Boleh faham? Tu mana dia tak menerima lawan. Kalau Tuhan tahu kata benda tu putih, memang benda tu putih sungguh. Nah, kita ada lagi tu mana tak menerima lawan atas jalan, lawan pada satu jalan jua pun, pada mana-mana jalan pun tak ada. Nak boleh, nak abang kata terima lawan ni tak ada pengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan tahu kata benda tu lagu tu, maka sungguh benda tu macam tu. Nah, tak sama dengan kita. Kadang-kadang kita ingat kau ni, dia jadi ikut tu lah. Tu yang nak abang kata duduk atas ni dalam semayang kita, kadang-kadang jadi benda-benda yang zon, waham, syak tu lagi lah. Yang lah kuliahnya. Sebab tu kalau kita tengok Imam Ghazali pada akidah dari Imam Ghazali kata apa? Wal ilmu bi syai'i ala tajmili yulazimu sahwa anit tafsili kal ilmi bil ardi wa bis samai was sahwi an kafiyatil ajza'i. Kata dia, mengetahui dengan sesuatu jalan, mengetahui dengan sesuatu atas jalan kumpul, atas jalan tajmil, ijmal lah, jalan menyeluruh ni, lazim ia lupa, no? Itu melazimi lupa. Dan tafsil atas jalan huraian satu persatu, seperti mengetahui dengan perkara di dalam bumi dan di dalam langit, dan lalai daripada kelakuan juz'i, wasahwi anil kafiyatil ajza'.
Nah, dan kita lalai daripada kelakuan juzuk-juzuknya. Oleh itu kita faham bahawa mereka berkata tidak mengetahui Allah Ta'ala dengan tafsir akan barang yang tiada perhinggaan itu hukum dia hukum dia salah. Nampak tak? Ada orang kata Tuhan ni tahu kulli saja, juz'i tak tahu. Tuhan tahu di langit ada bintang, tapi Tuhan tak tahu jumlah berapa. Tuhan tahu atas kepala tiap-tiap hamba dia ada rambut, tapi Tuhan tak tahu jumlah bilangan rambut tu berapa. Tu nak abang kata masih lagi hukum dia kufur orang yang mengiktikad macam tu. Mana dia Tuhan tahu kulli, tidak tahu juz'i. Nah, masih lagi pengetahuan Tuhan tu, mana dia ada lagi lawan dia, jalan dia lah. Maksud dia pengetahuan Allah Ta'ala ni, lagu dia abang kita, dia kata sebut kat kita, tidak menerima lawan pada satu jalan jua pun. Nampak tak? Kok mana pun tak ada. Mengetahui dengan sesuatu atas jalan kumpul itu, lazimlah ia mengetahui itu lupa daripada tafsil. Kalau dia tahu hak kumpul saja, lazim dia lupa daripada benda tafsil huraian lah. Kalau dia tahu hak juz'i saja, satu persatu tu dia tak tahu, mungkin boleh jadi lupa. Macam mana mengetahui dengan perkara dalam bumi dan langit, dan lalai daripada kelakuan juzuk-juzuk dia. Macam mana Tuhan tahu benda ada dalam bumi, di kita ni ada jalan kita ni ada batu. Tuhan tahu ada batu, tapi Tuhan tak tahu ada berapa biji batunya. Nampak? Itu masih lagi duduk dalam, masih ulama kata dia duduk di dalam kelakuan juz'i tu, dengan mana kata Tuhan masih lagi tak tahu. Nah, wasahwi anil kafiyatil ajza, dan dia lalai, mana dia tak mengetahui dengan kaifiat ataupun cara juzuk-juzuk tu. Itu satu pendapat yang salah, kata Imam Ghazali. Jadi kita faham daripada apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam akidah dia tu, kita faham bahawa orang yang berkata tiada mengetahui Allah Ta'ala dengan tafsil akan barang yang ada perhinggaan itu, maka hukum dia salah. Nampak tak? Kerana ada golongan, kerana dia bawa kepada bodohnya Allah Ta'ala. Maksud dia ada lagi jalan yang Allah Ta'ala tak mengetahui dengan tafsil. Nampak tak? Tapi kita kena buat beringat. Jadi orang yang mana yang kata perkara yang makdum tidak maklum di sisi pengetahuan Allah Ta'ala, ni ada biasa kita dengar. Dia kata benda makdum ni benda yang tak ada. Bila benda tak ada, dia pun kata apa? Benda ni tak maklum lah di sisi pengetahuan Tuhan, pasal benda tu tak ada. Nah, macam gitu. Maka orang ulama kata orang lagu ni yang i'tiqad itu jadi kafir. Kafir ni. Macam tu juga orang yang menafikan bahawa Allah Ta'ala mengetahui dengan juz'iyat. Dia Tuhan tahu kulli. Macam kita lah, kalau kita jadi ketua, ada berapa buah rumah di dalam kawasan kita, kita boleh habaq ada 100 buah. Tiap-tiap rumah jadi orang dia berapa orang semua. Tu mana kita nak tahu. Rumah dia ada 5, rumah dia ada 4, rumah dia ada 3 lah. Maksud dia kita tahu dengan kulli saja, juzuknya kita tak tahu. Boleh tak? Pun orang yang mengatakan itu pun jadi kafir. Jadi ilmu ni, kalau kita tengok, dia ada dua ta'alluq. Bila tak sebut kita ni, dia tak sebut kita. Ilmu ni 2 ta'alluq. Kita tengok, ilmu tu baginya bukan 2, 1 ta'alluq. Ta'alluq tanjili qadim, yakni terbuka sesuatu daripada sedia kala. Dan disebut juga oleh setengah ulama bahawa ada bagi ilmu ni bukan dekat 2, 3 ta'alluq. Mula-mula dia kena pada ta'alluq tanjizi qadim, lepas tu suluhi qadim, lepas tu tanjizi hadis. Maka ta'alluq suluhi qadim iktibar kepatutan pada akal saja. Bila Tuhan ada ilmu, maka patutlah kita pada akal kita menghukumkan bahawa patut bagi Allah Ta'ala mengetahui, kerana dia ada sifat ilmu, kepatutan bagi Allah Ta'ala pada sedia kala akan ain yang berlaku dengan PL, dengan perbuatan saja. Tidak diiktibar dengan kelakuan mungkin yang nak berlaku tu. Kerana kalau kita tengok benda-benda perbuatan makhluk yang lagi akan berlaku ni sudah diketahui daripada sedia kala lagi, diiktibarkan takluk tu tanjili hadis. Ini iktibar kau tu tanjili lah.
Nah, bahawa ilmu mengetahui akan ain mungkin yang berlaku dengan fi'il. Adapun kalau kita tengok ta'alluq tajrid qadim, dia bersabit dengan mungkin ni, dia tidak ta'alluq akan sebagai ta'alluq kelulusan yang telah mewujud dengan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mungkin tu belum lagi ada lagi dah. Hanya mengetahui pada azali itu dia bagi haqaiqul asya'. Hadis dia panggil mengetahui dengan hakikat perkara. Hakikat benda. Hakikat perkara, yakni batasan-batasan dan sebagainya. Maka jika mengetahui pada azali itu akan ain mawjud mungkin dengan fi'il yang kita selalu ni, nescaya adalah ia masih lagi jahil, murakkab pada benda ni. Nah, hak ni kena mikir. Insya-Allah kita nanti kita nak bahas semula benda. Kadang-kadang di segi ta'alluq ilmu ni pun dia jadi naik pening pasal kita. Pasal apa? Dia akan jadi bersusun. Kita tak faham ni. Kalau kata mengetahui daripada awal, dia akan jadi murakkab situ. Lagu kita. Sebab tu ulama kata tak boleh pergi. Kerana mungkin yang belum dilakukan dengan kudrat, iaitu mustahil. Maka mustahil itu tak menerima subut sekali-kali. Faham tak? Maksudnya dia mengetahui dengan haqaiqul asya', bukan dengan perbuatan. Maksudnya mengetahui dengan perbuatan. Maka ilmu ni sebahagian ni benda yang wajib. Benda wajib itu dia hukumkan dengan wujub. Nampak tak? Di situ. Jadi ke berapa puluh lah? Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Lawan bagi apa? Lawan bagi kata ilmu tu. Dia kata al-jahlu. Apa jahlu? Artinya alih bahasa lah atau terjemah jahil. Apa jahil? Iaitu mustahil. Yang kata jahil itu mustahil. Apa makna jahil? Jahil ni sifatun wujudiyatun qaimatun bil jahli. Satu sifat yang passion wujudiyah, tapi yang qaimah, yang berdiri bil jahli, la tankashifu fiha syai'. Mana dia diri tapi dia tak ada lah di Tuhan. Hak ni berdiri di kita makhluk ni. Takrif dia gitulah, lawan pada kata ilmu. Kalau ilmu tu benda wujudiyah, maka jahil juga benda wujudiyah. Nampak tak? Hak lawan bagi dia. Mana dia satu sifat yang wujudiyah yang berdiri dengan zat yang jahil. Ada sifatun wujudiyatun qaimatun bil jahili. Nampak tak? Jahil mana? Orang yang jahil berdiri dengan zat orang yang jahil. Macam kita lah. Di Tuhan tak ada lah jahil tu. Cuma kita nak takrif apa makna jahil. Satu sifat yang memang berdiri, yang ada, yang berdiri. Jadi bila dia ada, dia boleh buang, boleh. Nampak tak? Dia boleh bertukar kan? Ganti. Siapa mati dengan hidup. Bila ada hidup, tak ada mati. Bila ada mati, tak ada hidup. Tu je. Nampak? Jadi jahil ni satu sifat yang boleh bertukar ganti dengan baik. La yang kashifu biha syai', dan tidak terbuka dengan dia tu sesuatu perkara. Jadi kalau di Tuhan benda ni mustahil, tapi harus bagi kita makhluk. Memang sifat kita pun jahil ni lah. Di Tuhan mustahil benda tu. Cuma kita sebut takrif ni sebagai nak bagi reti, kata jahil tu sifat yang passion wujudiyah. No. Iaitu mustahil. Yang kata jahil itu mustahil. Apa mustahil? Mustahil itu kita hukum dengan istihalah, dengan tidak. Tak sekali kali Allah Ta'ala tu jahil. Baik. Maka berlawanan di antara ilmu dan jahil tu, kita tengok. Tuhan bersifat dengan ilmu. Jahil itu lawan dia. Berlawanan antara ilmu dengan jahil itu berlawanan antara did. Dia panggil antara diddain. Antara dua yang berlawanan. Kerana dua pihak itu menunjukkan atas perkara wujudi. Ilmu pun benda wujudiyah. Jahil pun benda wujudi. Faham tak situ? Dan barang yang tersebut dalam kitab Bajuri disebut sana ni Usuluddin, bukan kitab fiqh lah, bukan kitab Bajuri Ibn Qasim tu. Tu kitab fiqh. Dalam Bajuri apa? Kitab Al-Hudi apa semua tu dah. Kita usul tu
dalam Syarqawi, dalam Dasuqi, bahawa berlawanan antara diddain ini ialah tuqabil di antara ilmu dengan jahil murakkab. Nah, tuqabil mana bertentangan antara ilmu dan jahil murakkab. Kerana kedua-dua ni dia kata ma'anin wujudiyah ni. Ma'ani wujudiyah ni mana dua makna yang ma'anaya ni wujudiyah ni. Dua makna yang passion dua maknan, mana dua benda yang passion ada, nah, yang wujudiyah. Adapun bertentangan ilmu dengan jahil tu, dengan jahil basit tu, ialah bertentangan antara naqid dengan naqidain. Dia ada dua situ. Dia jahil kita ni ada dua, satu jahil murakkab, satu jahil basit. Faham tak? Kalau ilmu bertentang dengan jahil murakkab, memang itu dia panggil tuqabil antara diddain, mana dua yang berlawanan sungguh. Tapi kalau ilmu dengan jahil basit, bertentang ilmu dengan jahil basit, nampak? Itu dia tak panggil diddain, tapi dia dipanggil naqid dengan naqidain. Kot tu. Itu dia ni, kerana biasa apa dia lawan dua-dua tu, kerana jahil tu duduk di kita, bukan duduk di Tuhan. Nah, di Tuhan bukan ada jahil lah. Disebut. Nah, dia saya tahu dia kot tu. Faham ke tak naqidain ni? Kerana jahil basit tu perkara adami, jahil basit tak ada. Apa makna jahil basit? Faham situ dulu. Jahil basit ni tak tahu langsung, tak ada maklumat langsung ke dia, faham tak? Maka dia ada tak? Dia tak ada. Tu panggil basit ni. Tu ada lah, tak tahu nak kata ada tak ada. Tak ada langsung. Benda tu adami, faham tak? Bila benda adami, dia bukan diddain, dia naqidain. Mana? Adapun murakkab ada benda. Tuhan berapa? Dia kata dua. Dia kata tiga, macam pok Kristian tu lah. Dia kata Tuhan ada apa? Ada tiga. Mak, pak, anak tu lah. Benda tu ada benda. Ada benda. Bila ada benda, dia lawan. Ni ada sungguh. Jahil ni ada sungguh. Bila ada sungguh, lawan antara did dengan dain. Benda did dengan didain tu dia. Tu. Did dengan didain. Kerana benda tu benda yang ada. Kerana diri ketiadaan mengetahui dengan sesuatu tu, itu dia panggil basit. Bila basit tu bukan ada benda. Basit ni tak ada benda. Tak apa, Nabi kata benda jahil ni satu benda yang mustahil, dan jahil ni benda mustahil bagi pihak Allah Ta'ala, tapi bagi pihak kita ni benda harus bagi kita makhluk ni. Baik, dalilnya mana? Dalilnya firman Allah. Ini firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Bermula, tengok dia. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu tu amat mengetahui. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu. Itu kata dia, dengan tiap-tiap sesuatu tu amat mengetahui. Tu je orang mengaji amat mengetahui tu khabar. Bermula tu mubtada dia. Wa wallahu tu khabar, alimun tu khabar dia. Bi kulli syai' tu dia letak dulu. Kalau ikut orang mengaji, dia panggil jumlah mu'taridah lah, menengahi antara mubtada dengan khabar di situ lah. Dalam ni mubtada khabar ni orang yang mengaji pondok dia tahu lah, mubtada dengan khabar. Tapi siapa dia letak dulu? Kerana dia nak pi pada nak mengecikkan benda tu. Nak abang kata bermula Allah Ta'ala ni ke semua benda Allah Ta'ala mengetahui. Faham tak? Dia panggil hasal lah situ. Dia asalnya gini, wallahu alimun bikulli syai'. Bermula Allah Ta'ala tu amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Nampak tak kejap mana? Bermula Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Allah Ta'ala ni semua benda dia tahu. Tu maknanya lagi tu. Dia tak sama Allah Ta'ala ni mengetahui semua benda. Tu lekeh, nampak, faham tak? Cara kita bercakap dah. Lepas tu orang mengaji bikulli syai' itu takluk muqaddam, dia duduk dah. Dia duduk dulu tu kerana apa? Kerana ada faedah dia. Nak abang kata nak hasarkan. Nak abang Allah Ta'ala mengetahui semua, tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Tu dalil. Begitu. Maka dalil makhluk ni, apa dalil akalnya,
buat ambil sendiri lah tuan-tuan. Adapun kita ada dalil ketetapan ilmu bagi zat Allah Ta'ala, itu makhluk ni lah, kita ni lah jadi dalil kepada kata Allah Ta'ala tu ada ilmu. Pasal sebab makhluk ni tak boleh berlaku ada dengan sendiri dia. Maklumlah kita macam dah, dia tak boleh berlaku ada dengan sendiri. Boleh lah makhluk jadi sendiri, tak terima akal kita. Mesti ada yang kecuali dengan ada khalik. Makhluk mesti ada khalik. Nah, mesti ada yang mencipta, mesti ada pencipta dia. Bila makhluk tu orang mengaji isim maf'ul, benda kena jadi. Bila kena jadi mesti ada simpan ada orang yang menjadi. Nah, boleh sebut makhluk tak ada khalik? Tak boleh. Bila sebut kena jadi, makhluk maf'ul benda yang kena jadi. Bila kena jadi mesti ada yang menjadi. Tak boleh benda kena jadi tapi tak ada yang menjadi. Tu orang bengong tu. Nah, bila sebut makhluk, isim tu memang maf'ul lah. Faham tak? Makhluk maf'ul atau wadah. Bila kata makhluk ni benda kena jadi. Bila kena jadi mesti ada yang menjadi. Nampak di situ. Bila ada yang menjadi, kecuali ada, maka siapa yang menjadi dia tu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu dia panggil khalik, pencipta atau penjadikan benda. Maka Allah Ta'ala tadi, kalau dia tidak ada sifat ilmu, maka dia tidak melakukan sesuatu daripada mungkin, melainkan mungkin yang mana telah ditaksiskan dengan iradah. Nak boleh ada mungkin, dia kena tentu. Nak abang kata kalau tak ada ilmu dia tak boleh nak tentu. Cerita dia macam ni lah, kita bukan tukang. Orang beli kayu kat kita, dia tak tolong buat kat rumah aku, kita boleh nak tentu? Tak boleh. Orang tukang bila dia ada ilmu buat pertukangan ni, dia tahu kerat dekat ni, ni nak buh tang ni, dia kerat tak, kita kerat punah boleh. Dia orang tak payah banyak tu. Orang tanya kita dua benda, satu benda, dia kata hang tolong abang sah kat aku, benda ni boleh ke tak? Boleh ke tak boleh kan? Nak suruh jawab ya ataupun tidak. Dia tanya satu benda. Kalau kita jahil bab tu, kita boleh tentu ya ke tak? Dia tanya satu benda. Tanya boleh ke tak? Aku tak berani nak kata, aku tak tahu. Kalau tak tahu, kita tak berani nak tentu, tak boleh tentu ya ataupun tidak. Banyak tu, faham tak? Sebab tu ilmu ni dia kena ada. Bila dia reti bab tu, dia ada ilmu, baru dia boleh tentu ya, baru dia boleh tentu tidak. Boleh faham tak? Kena ada ilmu baru boleh menentu. Kalau Tuhan tak ada ilmu, tak ada makhluk ni, nak tentu kok mana? Faham tak? Pasal tidak ada ilmu. Kok mana pun dia kena ada ilmu. Mana ilmu ni? Untuk apa? Untuk boleh tentu, untuk nak mentaksiskan. Maka ditaksiskan oleh iradat Allah Ta'ala lah. Tapi dia kena berselorong dengan ilmu Allah Ta'ala. Ketentuan dengan iradat, tapi berselorong dengan ilmu Tuhan. Sebab itulah ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa qada qadar ni kena kepada ilmu serta ta'alluq dia. Ada kata kena pada iradat serta ta'alluq dia. Nampak? Dua benda. Ada pendapat kata kena pada sifat ilmu, ada pendapat kata kena pada sifat iradat. Ketentuan takdir Tuhan ni. Lagu tu bila ada dua benda ni, dalam kaedah kita mengaji usul fiqh ni, kalau ada dua benda, boleh kampuh ke tak? Maksud dia boleh guna tak? Kalau tak boleh guna, dia akan jadi kuat, lemah. Mesti kot tu lah. Faham tak? Ada dua qaul. Satu yang kata ilmu, satu kata iradat. Boleh join sekali tak? Kalau tak boleh join, kalau masing-masing ada satu lemah, ada satu kuat, qaul tu. Boleh faham tak? Kot tu. Jadi ulama kata boleh. Ni tak ada masalah. Pasal apa? Iradat ni kena pada ilmu, kena pada kena qada qadar ni kena pada ilmu, kena pada iradat. Dia kira kot ni. Tiap apa yang Tuhan tentu dengan iradat. Apa yang Tuhan tentu, hak tu yang Tuhan mengetahui. Tidak dia nak tentu juga kalau Tuhan tak mengetahui. Dan tiap apa yang Tuhan mengetahui, hak tu yang dia tentu. Dia kira pergi balik itu. Boleh tak? Lepas tu dua kaul ni dia boleh gabung sekali. Maka dia tak ada kuat lemah lah. Maksud dia apa yang Tuhan tentu, itu yang Allah Ta'ala mengetahui. Apa yang Tuhan mengetahui, itu yang dia tentu. Boleh kan tak tentu kalau tak erti? Boleh tak? Kalau tak ada ilmu. Maka dia pergi kot tu. Maksud dia nak ada makhluk ni mesti kena ada ilmu. Dan iradat dia pula tidak menentu sesuatu melainkan daripada perkara yang telah maklum di sisi pengetahuan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Nampak apa yang maka kalau kita tengok, maka jahil ni satu benda yang mustahil, satu sifat yang mustahil. Maka mustahil tu bersifat dengan istihalah, bersifat dengan tidak. Apa jahil? Jahil tu mustahil. Nah, kita hukum kata mustahil. Maka tiap-tiap benda mustahil tu bersifat dengan istihalah. Apa makna istihalah? Dengan tidak. Mana tidak jahil. Tak jahil tu panggil apa? Tak jahil tu alim. Betul tak? Hak tu wajib tak? Wajib. Sebab tu letak kaedah apa wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Wajibatun, semuanya wajib. Wujubul wajibat pun wajib. Istihalatul mustahilat pun wajib. Jawazul jaizat pun wajib. Semua wajib. Yang mustahil itu mustahil lah. Maka kita hukumkan dengan istihalah. Sebab tu wujub, istihalah, jawaz itu yang kena pada hukum. Adapun wajib, mustahil, harus itu kena muta'allaq bagi pergantungan bagi hukum. Faham mana lah? Dia pengantungan bagi hukum, bukan kena kepada diri hukum. Wallahu a'lam. Dia malu benar bila mula lewat ni lagu ni. Kita jadi mata pun tak nak ni, tak apa. Sikit-sikit. Wallahu taala ala wa alam. Jadilah ke sebelah setengah jam okeylah tu. Tapi ilmu tak payah. Kita bahas tentang ilmu, lepas ilmu samak basar kalam lah. Samak basar tak payah, tapi sedah ya samak basar ni. Tentang kalam tu. Kalam ni insya-Allah kita ni sikitlah. Situ je. Tapi tuan-tuan bisa dengar lah aku ni dalam masalah. Tapi kitab ni kecil. Kitab ni bila kecil tu dia bubuh takat batuk badan lah. Tapi kitab kecil ni tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok dalam kitab ni lengkap. Kitab ni lengkap. Sebab tu arwah Tuan Husin. Kita tak nak jumpa Tuan Husin ni. Dia Abang Aziz memang tak nak jumpa pengarang kitab ni. Ni orang Kedah. Tuan Husin ni. Lepas tu arwah ayah saya, dia mengaji kepada nama Tok Uji Talib. Tok Uji Talib ni saya panggil Nyang. Maksud dia lepas pada datuk, sini panggil datuk lah. Kalau orang Kedah panggil Wan. Wan. Hak perempuan dia panggil Tu. Beza situ lah. Kalau di sini hak tu panggil nenek. Hak yang lelaki panggil datuk. Lepas pada datuk, ayah pada ni atas lagi dia panggil nenek. Tu orang Kedah. Di sini panggil apa? Moyang lah. Lepas Tok Wan apa? Tok Nyang kot lah. Moyang lah. Gitulah. Ni dia panggil nek. Jadi bila tu dia Tok Uji Talib ni, dia balik daripada dia pergi Mekah, lepas tu dia pergi Yaman, dia balik pada Yaman, dia mengajak dengan Tuan Husin. Mengajak, dan dia menikah dengan anak belah Tuan Husin, pengarang kitab ni. Lepas tu bila dalam mengajak Tok Uji Talib ni, ayah saya cerita, kerana ayah saya mengaji kat Tok Uji Talib ni 20 tahun lebih. Dia kata hang Ramli, dia kata hang balik mengajak ni tu. Tapi aku pesan hang jangan tinggal mengajak kitab ni. Dia kata kerana aku dipesan oleh Tuan Husin, pengarang kitab ni sendiri, kerana dia balik mengajak di pondok Tuan Husin sebelum dia buka pondok, dan dia menikah dengan anak belah Tuan Husin, Tok Uji Talib ni. Dia kata Haji Talib mengajaklah kitab besar mana pun Tuan Husin pesan, tapi jangan tinggal kitab dia. 2 kitab. Satu Hidayatus Sibyan, satu lagi Tamrin Sibyan. Dia tahu. Dalam kitab ni kata dia, kitab ni kecil. Aku buat, dia kata kalau cerita nak cara orang yang reti sungguh kitab ni, insya-Allah fardu ain dia lepas. Dari segi fardu ain dia lepas. Tapi kalau nak rendang kata dia, nak banyak, tu cari baca kitab, ngaji kitab lain lah. Tak besar-besar. Tapi dari segi fardu ain lepas. Nampak? Ni pesan dia. Dan Tok Uji Talib pesan pada ayah saya tengok dulu dinas Quraisy. Hak Quraisy ni. Kita kadang-kadang duduk jadi driver, bawa dia bawa skepin, dia mengajar, dia pakai kitab ni. Kita kecil-kecil ni.
punya orang kampung tu. Tapi ini dipesan, benda tu turun temurun daripada pengarang kita, turun pada Abu Talib, turun pada Yahya, ini mai ke kita. Jadi sanad kita masih lagi ahli. Itu yang saya tahu dia dah. Wallahu a'lam. Jadi ala kulli hal, kita ni kecil dia bubuh takat lepas fardu saja di atas kita. Tapi jangan duk sehati kan. Allah mengaji kita kecil, dia pun mengaji kita besar-besar. Biar kecil tak ada masalah. Ni lagu bapa yang kata. Nah, biar kubang kebau pun tak ada masalah. Kecil ya kebau-kebau ni lah. Tahu kebau-kebau lah. Tapi ada belaka ikan puyuh, ada ruan, ada sepat, ada boleh rasa belaka walaupun kecil. Kalau kolam hak besar pun, kalau ikan talapia semata ataupun ikan keli semata, nak buat apa besar pun ada keli semata, faham tak? Biar kecil ada belaka, puyuh boleh rasa, keli boleh rasa, boleh faham tak? Tu faham tak? Itu ibarat tu. Mengaji bagi sungguh, bagi reti kita ni. InsyaAllah lepas fardu, lepas tu nak cari hak yang rendang-rendang, atau cari kitab lain lah. Faham tak? InsyaAllah. Tapi kena bagi ni. Maklum, tangan tauhid ni memang lambat sikit. No? Kalau bab ni, dan saya pernah dengar arwah ayah saya kata kat Surang, dia balik saya juga, dia tak main mengaji ni, dia tak 5 tahun bab ni saja, 5 tahun bab tauhid ni saja, insya-Allah kata dia lepas habun diri 5 tahun. Wallahu alam, dia pun nak kata tambah lah 5 tahun dia tak. Saya dengar ni malam je ni kawan tu main mengaji dah, dia tak hamai lah, dia tak 5 tahun insya-Allah lepas habun diri. Tapi kalau nak mengajar, dia kata kena tambah 2 tahun lagi mengaji tauhid ni, kena 7 tahun 8 tahun mengaji tauhid sahaja baru sedap. Wallahu alam. Pasal saya pernah dengar dia kata kat tok belakang dia, si perempuan tu belakang dia kata mailah masuk, dia panggil mak lah, saya panggil tok. Pasal lapis tu mak belakang dia, tok pada mak saya lah. Kerana dia tok belakang ni dia dua beradik dengan tok saya, perempuan ni. Dia kata mailah masuk, dia kata nak mengaji bismillah dekat masuk, saya boleh 3 malam insya-Allah habis. Kalau paling kena 7 malam lah. Kata tu gila kata. 3 malam mengaji bismillah saja. Kita naik pening ni apa. Wallahu alam. Jadi ala kulli hal buatlah. Dia masalah kitab kecil tak ada masalah. Dia bukan masalah rendang tentang kitab. Dia tengok bukan masalah kitab, dia tengok orang yang menghuraikan kitab tu. Kalau orang tu ilmu dia belana belaut, maka jadi lautlah kitab tu. Nampak? Tapi kalau kitab besar pun, kalau orang yang hurai tu kecil di mana, maka jadi kecil lah kitab tu saja. Nampak? Wallahu a'lam. Jadilah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi